Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi hari ini 28 hari bulan Jun, hari Isnin. Jadi hari ini kita uh, sambung lagi PDPR kita, subjek sains sosial. Masih dalam tajuk dalam pengawitan makanan. Jadi minggu lepas kita dah belajar sedikit cara proses pengantinan dan pembutulan. Jadi hari ni kita sambung lagi kita punya tajuk iaitu kepentingan pengawitan makanan. Okey, kenapa pentingnya mengawit makanan ni? Kita tengok satu-satu Okey. Pertama, mengurangkan pembaziran makanan. Okey, jadi apabila makanan yang diawet itu boleh tahan dengan lebih lama, jadi makanan tu boleh disimpan. So kuranglah pembaziran makanan tu. Okey. Kalau makanan tu cepat rosak, jadi sia-sialah awak beli, tak tahan lama dan akhirnya terbuang macam tu je. Jadi inilah salah satu kepentingan kenapa kita perlu mengawet makanan. Okey, seterusnya memastikan sumber makanan berterusan. Jadi apabila makanan tu boleh tahan lama, awak boleh simpan dengan tempoh yang lebih lama. Jadi sumber makanan tu sentiasa ada dekat boleh didapati. Contohnya macam kat rumah awak beli makanan dalam tin, awak boleh simpan dalam waktu jangka masa yang lama. Jadi sumber makanan kat rumah awak tu berterusan. Tak perlulah selalu pergi ke pasar. Okey, kita tengok contoh lah. Contohnya kalau kat rumah awak tak ada peti sejuk. Okey, tak ada peti sejuk. Awak pergi pasar, awak cuma boleh beli ikan yang ataupun sayur-sayuran yang awak nak makan hari tu je. Sebab awak tak ada tempat untuk menyimpan. Jadi awak terpaksa pergi pergi pasar hari-hari. Jadi tak praktikal. Jadi dengan adanya kaedah pengawitan ni, awak boleh beli selonggok untuk makanan seminggu, barang basah atau barang kering seminggu. So awak tak perlu pergi ke pasar hari-hari. Jadi makanan kat rumah tu sentiasa ada. Seterusnya memudahkan penghantaran makanan. Ya, betul. Contoh kita tengok ikan. Kalau ikan segar, awak nak kena hantar, kena ada ais, dalam kotak yang besar. Bila ada ais, dianya basah. Bila basah, awak pernah pergi pasar kan? Pergi bahagian dekat ikan tu. Macam mana keadaan dia? Basah kan pasar, basah, bau hanyir. Tapi bila awak beli ikan dalam tin, contohnya sardin ataupun kari ayam, orang nak hantar pun senang. Boleh post pakai JNT ke, pakai pos laju, ke mana-mana saja boleh hantar. Jadi dia memudahkan untuk makanan tersebut dihantar ke mana-mana. Seterusnya dapat merasai makanan dari negara lain. Ni paling best ni. Okey, bila dah mudah untuk menghantar, jadi makanan tu boleh pergi ke mana saja. Contohnya awak nak makan cheese. Cheese sebenarnya berasal daripada negara luar. Cikgu tak pasti, mungkin Itali ke. Biasanya Itali kot. Sebab pizza kan dari Itali kan, pasta. Jadi negara sana banyak gunakan cheese. Jadi awak nak gunakan cheese premium. Cheese premium yang asal daripada Itali. Awak boleh pergi je Tesco, awak cari jenama. Awak tengoklah made in mana. Made in Itali. Awak boleh beli. Jadi banyak makanan-makanan daripada luar negara yang masuk ke dalam negara kita untuk awak rasa, awak cuba. Okey? Contoh apa lagi makanan yang tak ada dalam negara ni? Contohnya buah. Buah apple. Buah apple bukan ditanam di Malaysia je. Buah apple ditanam di luar negara. Kebanyakannya daripada China ataupun negara-negara yang beriklim sejuk. Apple tanam kat Malaysia tak hidup. Jadi dengan ada kaedahnya pengawitan, iaitu kalau apple dia akan simpan dalam kontena sejuk beku. Jadi makanan tersebut dapat masuk ke dalam negara kita. Jadi awak dapatlah makan apple. Macam juga orang luar negara nak merasa durian. Negara diorang tak ada durian. Jadi negara kita ekspor durian dengan cara penyejuk bekuan. Seterusnya, makanan tahan lebih lama. Ini sebenarnya penyebab kepentingan paling utamalah. Makanan tu boleh tahan lebih lama. Jadi awak tak perlu nak ke pasar tiap-tiap hari.
Dan juga awak boleh simpan makanan ni dalam tempoh waktu yang lama. Okey, seterusnya makanan mudah disimpan. Memang mudah lah sebab dia dah dipack, dah dibotol, dah ditinkan. Jadi awak nak simpan, buka je almari, awak susun dia bertingkat-tingkat. Sebanyak mana pun boleh. Sampai penuh rak awak pun tak apa. Tak cukup rak, awak boleh letak dekat dalam stor. Nah, jadi dia sangat mudah disimpan. Tak seperti barang basah, awak kena simpan dalam peti sejuk. Andai kata kalau peti sejuk tu mati, blackout, rosak, habis makanan dalam peti sejuk tu rosak. Kalau dalam tin tak ada current ke, ribut ke, banjir ke, makanan tu tetap elok sebab dia dah dibungkus elok. Okey. Mikroorganisma tidak dapat membiak dalam makanan yang tiada udara. Makanan yang dah dibotolkan, dah ditinkan, dah dipack, dalam dia dah tak ada udara. Bila tak ada udara, mikroorganisma tak boleh nak hidup sebab semua mikroorganisma dia macam manusia, perlukan udara untuk hidup. Kalau awak tengok packing keropok yang dalam kembung-kembung tu, dalam tu bukan udara. Dia diisi dengan gas nitrogen, kalau tak salah cikgu, gas nitrogen. Untuk fungsi dia untuk memastikan makanan tu segar. Kalau keropok-keropok dia tak jadi lemau. Sebab tu dia kembung. Diisi dengan gas nitrogen. Okey. Ini saja antara kepentingan pengawetan makanan. Kita tengok sikit. Apakah kekurangan pengawetan makanan secara pengantinan dan pembotolan? Kita bincang sikit. Kekurangan dia tak fresh macam keadaan yang asal. Contohnya macam ikan sardin. Kalau ikan sardin ni yang betul-betul awak beli dekat pasar tu, rasa dia lain. Kalau macam ikan sardin dalam tin tu, dia dah jadi lembut sebab dia dah dimasak dengan dia punya resipi. Kalau awak beli dekat pasar, awak boleh masak suka hati, nak masak lemak ke, nak goreng ke, ikut suka. Jadi itulah kekurangan dia. Lagi satu contohnya buah-buah dalam tin. Awak beli contohnya buah nanas dalam tin. Yang dalam tin tu dia dah letak air gula. Rasa dia dah tak sama macam buah yang awak petik segar. Awak ambil nanas dalam tin dengan nanas yang awak beli kat kedai, awak potong, awak rasa dua-dua tak sama. Manis dia tak sama sebab yang dalam tin dia dah tambah gula. Itu antara kekurangan dia. Pengawetan makanan dapat memastikan makanan berada dalam keadaan yang baik apabila diberi pada askar yang sedang bertugas. Ini celik ilmu sikit untuk info awak. Askar-askar ni dia pergi berperang ataupun bertugas, dia tak bawa makanan basah. Dia tak bawa ikan, dia tak bawa sayur-sayur, tak ada masa nak masak. Jadi askar-askar ni dibekalkan dengan makanan yang sama ada dibotolkan, ditinkan ataupun dipack. Kebanyakannya dipack sebab dia lebih ringan dan mudah disimpan. Sebab yang dalam pack kita boleh orang panggil penyek-penyekkan dia. Lepehkan dia, lepeh-lepeh, masukkan dalam beg. Kalau dalam tin berat. Jadi askar-askar ni kalau nak makan, dia just buka dan panaskan je atas api, terus boleh makan. Dia memudahkan kita punya askar ni bertugas dalam hutan. Dalam hutan tak sempat nak masak. Senang makanan dalam pack je. Celik keusahawanan. Pengawetan makanan juga dapat dijadikan sebagai satu cabang perniagaan dengan menjual makanan yang diawet kepada pengguna. Ni biasalah, sekarang banyak orang jual jeruk viral lah, jeruk asam. Kalau macam dekat traffic light, masa tak PKP dulu tu, ada orang jual jeruk mangga dekat tepi-tepi jalan tu kan, yang tunggu kat traffic light. Tu semua adalah perniagaan. Kalau awak jual buah segar, buah tu cuma boleh tahan dalam 1-2 hari je. Tapi kalau bila awak proses, jadikan dia jeruk ataupun awak awetkan dia, ianya boleh tahan lama dan dianya sedap juga kan. Contohnya awak buat jeruk mangga, rasa masam-masam, manis-manis, pedas-pedas. Dan dia juga boleh menjana pendapatan. Kalau macam
cuti time PKP ni nak tolong ibu awak, bolehlah awak buat jeruk mangga ataupun jeruk betik ke. Lepas tu awak jual, dapat duit kan. Okey. Seterusnya, pengantinan atau pembotolan makanan. Kaedah. Okey, ni lebih kurang macam kita review balik lah. Kita ingat kembali proses pengantinan dan pembotolan ni. Okey, memilih kaedah pengantinan dan pembotolan makanan. Kita tengok balik. Sebab-sebab pemilihan pengantinan makanan. Penggunaan tin boleh menjadikan makanan tahan lesak. Okey, makanan tidak mudah dijangkiti mikroorganisma, sesuai untuk makanan berbentuk pepejal, contoh ikan sardin, jagung, jenis kekacang dan sebagainya. Sebenarnya kalau ditinkan ni dia tahan sekurang-kurangnya setahun lah. Sekurang-kurangnya setahun. Okay, kebanyakannya boleh mencapai hingga ke 3 tahun. Awak boleh tengok dekat dapur, tengok tin-tin awak tu berapa lama boleh tahan. Ataupun awak pergi dekat pasar raya, kat kedai-kedai, biasanya kalau kat kedai tu makanan dalam tin yang lebih baru lah. Awak tengok dia punya tayar expired dia, kadang-kadang boleh sampai 2023, lagi 2 tahun. Okey, makanan dia biasanya dalam bentuk pepejal. Ya, betul, memang dalam tin ni pepejal je lah. Okey, sardin, kacang, buah. Okey, kita tengok pula pembotolan makanan, sebab-sebab dipilih. Makanan nampak lebih menarik dalam botol. Makanan tahan lebih lama. Sesuai untuk makanan dalam bentuk cecair. Contoh, jam, buah-buahan, madu, paste, sos dan sebagainya. Dalam botol ni nampak lebih elegan. Dia kurus panjang ke atas. Okey. Dan dia boleh dipakai banyak kali lah dalam botol ni. Awak buka, tuang, awak tutup balik. Buka, tuang, tutup balik. Macam sos kan, awak bukannya makan sekali habis kan, tuang sikit-sikit. Kalau macam dalam tin, awak dah buka sekali, habis macam tu je. Tapi yang kalau dalam botol ni, dia tak setahan lama macam dalam tin. Sebab apa? Kita dah buka tutup, buka tutup, buka tutup. Jadi mikroorganisma dan udara-udara dapat masuk dalam botol. Tapi dia still boleh tahan lama. Okay, contoh-contoh dia, jam buah-buahan, madu, semua ni dalam bentuk cecair yang lembik-lembik tu. Awak tengok sos, mana ada sos pepejalan? Semua sos lembik-lembik, cair-cair. Okey. Okey. Hari ni cikgu tak ada bagi homework, tapi cikgu nak tengok kalau awak boleh buat. Sebab kelas topas boleh buat, 3 orang boleh buat jeruk betik. Dia orang buat, dia orang ambil gambar dan dia orang hantar pada cikgu gambar-gambar yang dia orang buat. Jadi kalau boleh, cikgu harap awak boleh buat. Okey. Awak lawan kelas topas, awak tunjuk yang diri awak boleh buat juga macam mereka. Okey. Kat sini cikgu nak awak buat jeruk nanas. Sekarang ni memang tengah musim nanas. Hari tu cikgu beli sebiji RM1 je. Nanas Morris. Okay, dekat pasar-pasar tu banyak lah. Ada yang besar-besar tu sebiji RM2-3. Awak boleh je beli. Okay. Awak buat jeruk nanas ni. Okay, peralatan dan bahan diperlukan 1 biji buah nanas. Ikut awak lah nak pakai buah nanas apa. Tapi jangan ambil buah nanas yang terlalu masak. Bila terlalu masak, dia lembik, bonyok, banyak sangat air dia. Kalau boleh, yang baru nak masak sedang-sedang. Okey. 1 biji nanas, 1 liter air gula, balang yang berpenutup, periuk dan dapur, 850 ml air. Okey, nanas tu awak pandai-pandai lah pergi pasar, tanya abang tu, bang saya tak nak yang masak sangat. Tapi jangan muda sangat pula, sekali tak manis. Okey, sekali kerah. Okey, langkah-langkah dia. Okey, basuh balang dan penutupnya hingga bersih dan keringkan. Ni biasalah, biasa kat rumah awak balang dah bersih kan. Nombor 2, buah nanas dibersihkan. Awak potong. Okey, lepas tu awak kerat kecil-kecil. Jangan besar-besar sangat, sekali makan ruang. Awak potong kecil-kecil, potong dadu. Potong dadu macam nombor 3 ni. Okey. Kemudian awak masukkan buah nanas dan air gula ke dalam balang. Okey.
Air gula tu berapa manis tu bergantung lah. Tapi jangan buat tak terlalu manis. Awak anggap macam awak buat awak tanya mak awak air gula cikgu nak cakap pun tak boleh nak kata lah. Tengok berapa kuantiti dia. Yang penting air gula tu manis. Jangan terlalu sangat pekat. Terlalu sangat pekat lagi awak tak boleh makan. Okey. Seterusnya, panaskan 850 ml air di dalam periuk sehingga hampir mendidih. Okey, lepas tu letakkan balang ke dalam periuk. Awak kena guna balang kaca tau. Jangan guna pula balang bekas Tupperware mak awak. Selagi mak awak marah. Rosak lagi sebab kita kena panaskan. Kalau botol kaca dia boleh tahan panas. Botol kaca ni contoh awak pakai botol botol jam tu. Botol jam kan botol kaca kan, ataupun botol paste tom yum tu. Tu pun awak boleh pakai. Okey, tutup periuk dan biarkan selama 1 minit. Okey. Air dah mendidih, awak letakkan botol ni dekat dalam bekas mendidih tu, awak tutup. Ni tujuan dia untuk apa? Tujuan dia untuk mematikan mikroorganisma dekat dalam tu. Itu nama dia penstrilan. Kalau dekat kilang pun dia tetap panaskan macam ni, sama juga langkah dia. Okey, jadi membuatkannya ianya tahan lebih lama. Okey, setelah masak, buka penutup periuk dan biarkan sehingga sejuk. Okey, biar sejuk lah, takkan awak nak terus masuk peti sejuk kan. Okey, lepas periksa tutup balang keesokan harinya bagi memastikan penutup botol ditutup rapat. Balang sedia untuk disimpan. Okey, bila dah sejuk, awak simpan dalam peti sejuk. Jadi makan sejuk-sejuk ni lebih sedap. Okey. Jadi cikgu nak kalau boleh awak cuba buat. At least kalau boleh dapat 2 orang, kalau dapat hantar kat cikgu cukup gembira. Sebab kelas topas 3 orang buat. Jeruk betik. Ni awak buat jeruk nanas. Okey. Bila awak dah buat, ambil gambar, hantar pada cikgu. Okey, jadi itu saja tugasan untuk hari ini. Okey. Cikgu bagi masa dalam seminggu lah. Dalam minggu ni awak tunjuk lah. Tak semestinya hari ni awak buat. Okey. Sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.